Hai, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan. Okey, seperti yang korang tengok dekat tajuk, hari ni aku nak bincangkan tentang satu isu yang viral baru-baru ni. So, tanpa kita menjadi manusia yang suka melengahkan masa, jom kita mulakan. Semua setuju, selain ibu bapa, guru merupakan contoh bagi seorang pelajar kerana mereka adalah pendidik yang mengajar kita untuk lebih cemerlang dalam bidang akademik. Secara tidak langsung membentuk sasar diri kita juga. Baru-baru ni, viral video TikTok seorang budak perempuan sekolah menengah yang bernama Ain Husniza yang menyatakan ada seorang guru lelaki mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah dia yang bergurau keterlaluan kerana seperti menggalakkan pelajar dia melakukan perbuatan. Kata-kata guru tersebut lebih kurang macam video ni menjadi viral dan ramai yang bagi sokongan kepada Ain, tapi tak kurang juga kecaman. Sehingga Ain sendiri dapat ancaman rogol terhadap diri dia. Mula-mula video ni keluar, aku secara jujurnya tak setuju dengan si Ain ni. Bagi aku macam masa tu lah, macam kenapa kau tak direct je report benda ni dekat pihak sekolah dan cerita dekat parents apa yang jadi, so dia orang wakilkan untuk report dari kau buat video and upload dekat TikTok. Tapi lepas video ni viral, aku baru faham dan sangat-sangat setuju dengan Ain. Rupanya dengan cara ni lah baru kita tahu ramai orang dalam kalangan kita yang menganggap isu rogol ni merupakan isu yang boleh dibuat gurauan. Apa yang viral balik bila banyak komen-komen yang tak sangkanya daripada mak-mak budak, bapak-bapak budak, cikgu pun ada, iaitu komen yang sangat tak sepatutnya dikomen. Macam body shaming pun keluar, komen lucah keluar, komen kutuk lagi lah. Sejauh mana orang-orang yang macam ni jadikan isu rogol ni sebagai isu yang tak serius, boleh dibuat gurau. Jadi video kali ni aku akan kongsikan 3 kes rogol atau serangan seksual di Malaysia yang mungkin kebanyakan daripada korang dah tahu. Tujuan aku adalah supaya orang-orang seperti diorang ni yang komen-komen ni tengok sejauh mana isu ni boleh dibuat gurauan. Kenny Ong Le Kian dilahirkan pada 18 Julai 1974. Beliau merupakan seorang wanita berdarah kacukan Cina dan India. Kenny Ong bekerja sebagai penganalisis teknologi maklumat di San Diego, California, Amerika Syarikat. Kisah bermula apabila mangsa hilang pada 13 Jun 2003 pada malam selepas menghadiri sebuah parti bersama kenalannya. Masa malam kejadian, mangsa pergi ke keretanya bersendirian untuk mengambil tiket parking yang tertinggal, manakala ibu dan kakak mangsa menunggu di tempat pembayaran. Tapi penantian ibu dan kakak mangsa selama 30 minit di kawasan bayaran tiket di Bangsa Shopping Centre menjadi sia-sia apabila mangsa telah pun diculik. Mangsa diculik dan dirogol dan dibunuh pada malam mangsa hilang oleh seorang lelaki yang bernama Ahmad Najib Aris. Semasa perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, suspek telah mengakui yang dia telah mengajak mangsa melakukan hubungan, tetapi mangsa mendiamkan diri sehinggalah dipaksa dengan menggunakan pisau. Kejadian dipercayai telah dilakukan di dalam kenderaan milik mangsa. Akhirnya mangsa telah ditikam sebanyak 2 kali sebelum suspek mencapakkan mayat mangsa di dalam lubang pembentong yang sempit sedalam 1 meter. Suspek kemudiannya meninggalkan kereta mangsa di belakang rumah kedai yang berhampiran di Batu 7 Jalan Klang Lama, Petaling Jaya. Namun begitu, disebabkan suspek takut mangsa ini masih hidup, suspek datang semula ke kawasan pembunuhan dengan membawa 2 botol minyak petrol untuk membakar mangsa. Minyak mangsa hanya ditemui 4 hari kemudian pada 17 Jun 2003 dengan kedua-dua tangan bersilang di dada. Kakinya terjuntai keluar daripada lubang manakala badannya telah dihimpit dengan 2 buah tayar besar berisi simen. Kes ni pernah menggemparkan negara sekitar 20 tahun yang lepas apabila seorang gadis telah dirogol, diliwat dan dibunuh dengan begitu kejam.
Noor Shuzaili adalah seorang graduan lulusan kejuruteraan komputer dari United Kingdom. Pada 7 Oktober tahun 2000, masa baru je dapat kerja dekat Pantai Medial Central Cawangan Kelang. Jadi pada hari pertama, masa menaiki sebuah bas untuk pergi ke tempat kerja dia. Suasana di dalam bas yang tidak banyak penumpang tu menjadikan bas tu agak sunyi. Setelah menurunkan para penumpang yang lain dan tinggal mangsa berseorangan sahaja di dalam bas, suspek iaitu merupakan pemandu bas mula melencong dari laluan yang telah dijadualkan. Walaupun ada yang tahan bas ketika tu, tetapi suspek sengaja tidak memberhentikan dan ambil penumpang lain, malahan memandu bas dalam keadaan yang sangat laju. Mangsa mula sedar yang ada yang tak kena. Jadi mangsa mula panik dan telah menjerit untuk meminta tolong. Mangsa turut mengetuk cermin bas dan cuba untuk keluar mengikut pintu kecemasan. Tetapi suspek terlebih dahulu telah mengunci semua pintu melalui suis automatik yang terdapat di panel pemandu. Tambah pula dengan keadaan cermin bas yang gelap, sukar untuk orang yang ada dekat luar nak nampak dan tolong mangsa. Semasa pergelutan berlaku, mangsa telah dirogol dan diliwat. Mangsa turut dipukul tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan pada tubuhnya. Akhirnya mangsa telah dijerut menggunakan kain pada leher sehingga menyebabkan kematian. Mayat mangsa kemudiannya dicampak di sebuah kawasan perumahan yang masih di dalam pembinaan di Bukit Tinggi Kelang dalam keadaan yang tidak berpakaian. Jazlin Jazimin dilahirkan pada 11 September 1999, merupakan anak kedua dari 3 orang adik-beradik. Dia merupakan pelajar tahun 2 pada ketika itu yang bersekolah di Sekolah Rendah Desa Setapak, Kuala Lumpur. Mangsa dilaporkan hilang selepas keluar ke pasar malam berhampiran rumah dia di Seksyen 1 Wangsa Maju pada 20 Ogos 2007. Pencarian Nurin Jazlin dilakukan secara besar-besaran ketika itu dan dibantu oleh banyak pihak termasuk NGO dan juga penduduk tempatan. Misteri kehilangan akhirnya terjawab apabila mayatnya yang tidak berbaju dipercayai mangsa deraan seks ditemui oleh pemilik lot kedai di Jalan PJS 1, Taman Petaling Utama, Petaling Jaya. Mangsa dibunuh 24 jam sebelum mayatnya ditemui dalam beg yang ditinggalkan di tangga premis tersebut. Bedah siasat mendapati bahawa pembunuh telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan mangsa. Hal tersebut menyebabkan rektumnya pecah sehingga dijangkiti bakteria yang menyumbang kepada kematian dia. Fizikal mangsa masih ditemui dengan keadaan yang kurus kering selain dengan pelbagai kesan lebam pada badan dia, menyebabkan ibu bapa mangsa sendiri tidak mengenali Nurin Jazlin semasa membuat pengecaman buat kali pertama. Pada 17 September 2007 dan setelah ujian DNA dijalankan, ia mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah sah Nurin Jazlin. Jadi daripada ketiga-tiga kes ni, apa yang kita dapat simpulkan? Masih boleh dibawa gurau ke isu-isu yang sebegini? Jika benar, pemakaian menjadi faktor kepada berlakunya kes serogol, bagaimana dengan Noor Shuzaili? Jika benar, faktor tubuh badan seseorang wanita adalah faktor utama, bagaimana dengan Nurin Jazlin? Aku berminat juga untuk tahu apa pendapat korang tentang isu ini dan bagi korang apa langkah untuk mengatasi selain daripada belajar seni mempertahankan diri. Dan aku juga nak tahu pendapat korang tentang isu gurauan guru yang viral baru-baru ni, and adakah boleh diambil mudah ataupun sebaliknya. So sampai situ saja video kali ini. Aku harap video kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih semua kerana menonton. See you guys in the next video.